Arman for Ketua Pemuda. Tak, tapi maknanya kau sokong lah. Sokong Arman Ketua Pemuda. Okey. Sokong Arman Ketua Pemuda. Okey. Sokong Arman Ketua Pemuda. Okey. Kita bersatu dengan setia bertanding bahu, jiwa teguh berpadu, kita rukun Melayu. Bersama kita bersama, mendukung hasrat semua, berjasa pada bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan. Tak dengar. Itu dia cakap nak tampar aku. Tampar. Dengar ni cakap. Mari. If you don't understand the law, you better learn the law first. Nama saya Arman Azhar bin Haji Abu Hanifah. Hari ini pertama kita lihat pemuda harus kembali to the roots, kepada asas dia. Iaitu pemuda harus kembali kepada sifat keberanian, perlu ada orang cakap ketabahan, perlu yakin dengan perjuangan, perlu kembali kepada asas dia, the core of pemuda, iaitu berani mempertahankan parti at all cost, mempertahankan isi presiden, mempertahankan kepimpinan parti, mempertahankan parti. We have to go back to the core of pemuda. Dan kita harus kembalikan pemuda kembali digeruni, ditakuti dan juga dihormati baik pihak lawan dan juga pihak lawan. Hari ini kalau kita tengok, bila kita sebut pemuda UMNO, kita lihat dia punya persepsi yang dapat daripada masyarakat luar tidak seperti mana yang pemuda UMNO pernah dilihat satu ketika dulu. Zaman Datuk Seri Najib bin Abdul Razak, zaman Zaid Hamidi, zaman Nazri Aziz, zaman Isyamuddin Tun Hussein dan sebagainya. Dia tidak ada zaman kegemilangan seperti itu. Jadi bagi saya, kalau saya diberikan mandat, saya ingin kembalikan, menghebatkan pemuda seperti mana satu ketika dahulu. Pertama, pengalaman saya dalam pemuda. Tarikh saya masuk pemuda 7/1/1995. Saya bermula daripada ketua pemuda, daripada pemuda biasa, pemuda cawangan, menjadi ketua pemuda cawangan, AJK pemuda bahagian, ketua perangan, sehingga jawatan terakhir saya dalam pemuda adalah Exco Pergabungan Malaysia. Saya pernah terlibat dengan dua ketua pemuda UMNO Malaysia. Pertama dengan Datuk Isham, kedua dengan Khairi Jamaluddin. Di bawah Datuk Isham, saya pada penggal pertama Datuk Isham, saya merupakan salah seorang diletak dalam Biro Aman Malaysia di bawah Datuk Seri Mukris Mahathir. Dan penggal kedua Datuk Isham, saya di bawah Datuk Seri Aziz Rahim dalam Biro Putra. Khairi Jamaluddin pada penggal pertama, saya dalam Biro Unit Pidato Pemuda Barisan Nasional. Penggal kedua Khairi Jamaluddin, saya merupakan Exco Pergabungan Malaysia di mana saya pengerusi Brigade Kesatria Muda, dan saya mempunyai pengalaman dalam pemuda ni di bawah dua kepimpinan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Bukan sekadar itu, tamatnya zaman pemuda ni, saya terus menawarkan diri sebagai Ketua UMNO Bahagian Subang. Alhamdulillah diberikan mandat oleh Ketua UMNO Bahagian Subang, sehingga Datuk Seri Zaid Hamidi selaku Presiden UMNO melantik saya sebagai salah seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Jadi gabungan saya dalam pemuda UMNO dan pengalaman saya dalam MT ini boleh saya guna pakai untuk saya salurkan pengalaman ini kepada generasi pewaris perjuangan dalam pemuda untuk kembali menghebatkan pemuda. Ini saya rasa saya ada perkara-perkara yang boleh membantu pemuda untuk kembali hebatkan pemuda pada penggal akan datang. Saya lihat kontroversi yang melanda UMNO sejak 2018 kerana pertama kali UMNO menjadi pembangkang. Apabila kali pertama UMNO menjadi pembangkang, kita lihat begitu sukar untuk UMNO meletakkan kedua-dua belah kaki dalam landscape politik, di mana bermula daripada pembangkang, sebahagian kerajaan jadi kerajaan dan jadi Perdana Menteri, bubar parlimen, kembali jadi kerajaan tetapi dengan kursi yang berkurangan. Jadi ini menunjukkan UMNO hari ini perlu ada dinamika politik yang baru, iaitu kita kena menyusun balik barisan kepimpinan parti daripada presiden, timbalan presiden, naib presiden dan juga ketua-ketua sayap dan juga barisan kepimpinan di peringkat negeri, di peringkat bahagian sehingga ke peringkat cawangan, untuk kita memikirkan jalan utama kita, iaitu road to PRU16. Kita tak boleh berlengah lagi. Kita tak boleh lagi duduk berhayal, bermimpi, menyalahkan antara satu sama lain tanpa memikirkan
perkara utama, iaitu kembali menjadi parti politik dominan selepas PRU ke-16. Jadi bagi saya, kita kena ketepikan perbezaan, ketepikan keretakan, meletakkan penyatuan dan perdamaian di hadapan untuk pastikan parti UMNO ni kembali menjadi pilihan bagi orang Melayu. Sebab kita lihat PRU 15, bila kita kaji dengan matang dan sebagainya, dilihat pengundi Melayu ada parti kedua mereka, pilihan kedua mereka, iaitu Perikatan Nasional. Jadi kita tak boleh biarkan Perikatan Nasional terus menjadi salah satu parti yang boleh bersaing hebat dengan UMNO yang secara konsisten berpegang pada politik racial base ataupun politik Melayu ni sejak merdeka hingga hari ini. Tetapi kini ada satu lagi parti yang dilihat sama tara dengan UMNO yang kita tidak boleh benarkan. Sebab kalau dibenarkan, kita risau UMNO tidak akan relevan pada PRU 16 yang akan datang. Jadi pentingnya hari ini untuk kita memilih barisan kepimpinan. Kita dah ada presiden, kita dah ada timbalan presiden. Pemilihan kali ini adalah untuk memilih naib presiden, kepimpinan saya, ahli majlis kerja tertinggi UMNO dan barisan kepimpinan negeri serta bahagian untuk kita meletakkan politik yang baru dalam parti politik kita. Ibarat sebuah istana yang dulu begitu indah untuk orang Melayu bernaung, hari ini dilihat keretakan. Jadi tanggungjawab pimpinan terbaru yang akan datang ni adalah kembali menyusun batu-batu untuk kita kembali membina istana ini untuk mendapatkan sokongan, keyakinan dan juga kembali pengundi-pengundi Melayu kembali berteduh di bawah istana yang pernah kita bina satu ketika dahulu. Sebab itu saya menggariskan 10 perkara. Sebab bila kita menawarkan diri sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, kita tak boleh kata saya menang baru saya fikir. Sebab itu saya menggariskan 10 perkara. Pertama, apabila kita bercerita tentang kekuatan untuk ke arah pilihan raya, sudah tentu kekuatan jentera kita. Kita kena kaji kekuatan jentera kita. Sebab itu benda pertama yang saya nyatakan, kita perlu ada naziran di peringkat bahagian, di peringkat cawangan tiap 3 ke 6 bulan. Untuk kita pastikan cawangan bahagian kita mempunyai jentera yang mencukupi sebagai jentera PRU ke-16 tidak lama lagi. Kedua, sudah pasti kita memerlukan, orang cakap, satu program yang bersepadu di mana saya mencadangkan untuk wujudkan kembali program sukan pemuda UMNO di mana kita buat secara liga, bola sepak, snooker, takraw, basikal, skateboard dan macam-macam lagi jenis sukan. Yang mana kita akan mulakan sukan ni di peringkat cawangan, kemudian di bahagian, kemudian dekat negeri dan diakhiri di Kuala Lumpur. Kalau kita boleh buat program sukan pemuda UMNO Malaysia ni, bayangkan di tiap-tiap kawasan kampung, di tiap kawasan taman dan sebagainya, tiap minggu ada program berterusan berkaitan dengan pemuda UMNO dengan sukan. Dan ini akan menarik minat golongan-golongan muda untuk bersama dengan UMNO. Kita tak boleh paksa mereka undi UMNO, tapi kita perlu mereka ada bersama kita untuk mereka menghayati perjuangan pemuda UMNO. Selepas itu saya akan mewujudkan Koperasi Pemuda UMNO. Kenapa saya perlu wujudkan Koperasi Pemuda UMNO? Kita salah satu parti yang terlama dalam sejarah negara, tetapi bila kita cerita tentang kekuatan ekonomi pergerakan pemuda, ia masih lagi samar. Jadi kalau saya diberikan mandat sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia, saya akan wujudkan Koperasi Pemuda UMNO Malaysia. Di mana saya akan minta sumbangan daripada Pemuda UMNO Malaysia sebanyak RM10. Kalau ahli kita ada 680,000, kita akan dapat kumpul 6.8 juta ringgit sebagai tabung permulaan Koperasi Pemuda UMNO Malaysia. Daripada 6.8 juta ringgit ini, saya akan pergi ke PNS untuk melihat apa perniagaan-perniagaan franchise yang sedia ada seperti San Francisco Coffee, Zeus Coffee, Gloria Jeans, Donut dan sebagainya. Apa jenis franchise yang boleh kita salurkan dan kita buka di tiap-tiap pemuda bahagian di seluruh negara. Bayangkan kalau pemuda bahagian hari ini ada satu sistem franchise di mana ada satu income yang berterusan. Maknanya tiap-tiap bulan pemuda ada perbelanjaan untuk menggerakkan program 5 ke 10 ribu ringgit. Bayangkan kalau kita ada franchise di 191 bahagian. Dan ini akan menjadikan kali pertama pemuda boleh bergerak tanpa memikirkan mana dapat dana politik. Mereka mempunyai franchise system. Kenapa saya nak franchise system? Kita belajar pada PRU 14. Bila PRU 14 pertama kali kita kalah dalam pilihan raya, kita tidak ada dana dan sebagainya untuk menggerakkan program. Akhirnya pemuda tidak begitu kukuh di peringkat bahagian dan juga di peringkat cawangan. Jadi, sebagai tanggungjawab saya kalau diberikan mandat, saya ingin mewujudkan sistem franchise bersepadu di seluruh 191 bahagian di mana apabila 5 tahun
apabila saya tinggalkan pemuda, ini merupakan legasi yang saya tinggalkan, iaitu Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia meninggalkan franchise di 191 bahagian dan pemuda ada tabung mereka sendiri. Bila kita wujudkan franchise, lepas tahun ketiga, kita tahu kita dalam road ke PRU 16. Jadi apa yang saya buat, tiap franchise pemuda bahagian perlu salurkan RM2,000 kepada pemuda UMNO Pusat. RM2,000 kali dengan 191, makna 1 tahun, 1 bulan, kita lebih kurang 300 lebih RM1,000. Dalam masa 12 bulan, kita akan mencapai sekurang-kurang RM4 juta. Dalam masa 2 tahun, ada RM8 juta. Bila ada 8 ke 9 juta ringgit, kita ada orang cakap kekuatan untuk membantu calon-calon pemuda apabila mereka diberikan peluang dan ruang untuk bertanding pada PRU ke-16. Dan ini merupakan satu cara untuk kita meringankan beban calon-calon orang muda. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagi saya, kita harus mendekati orang muda ni dengan daripada segi pendidikan. Hari ini kita lihat surat sokongan daripada pemuda puteri tidak diambil elah oleh kementerian dan sebagainya. Jadi sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, saya kami inisiatif untuk memastikan surat-surat sokongan kemasukan pelajar-pelajar ke IPTA, ke IPTS maupun ke MRSM atau mana-mana tempat pengajian tinggi untuk anak-anak muda ni diberikan keutamaan. Sebab bila pemuda UMNO buat surat sokongan, bukan kita minta projek seperti diwawarkan. Kita minta untuk mereka memberi ruang dan peluang kepada anak-anak yang memerlukan pendidikan. Jadi kita kena memantapkan pemuda UMNO dengan surat sokongan untuk membantu pelajar-pelajar dalam kawasan mereka untuk dimasuki ke dalam institusi pendidikan. Yang kelima bagi saya, untuk memantapkan pemuda, kita perlu pastikan pemuda ni, terutama kepimpinan, Ketua Pemuda, Naib Ketua Pemuda ni diberikan peluang dan ruang untuk diletakkan dalam JLC, agensi atau mana-mana badan-badan kerajaan. Sebab apa? Kita nak mengajar mereka bagaimana untuk mengurus takbir suatu agensi. Ini pengalaman yang diperlukan kalau kita nak lahirkan pemimpin masa hadapan. Tak minta banyak. 191 kali 2, 382. 382 tempat yang akan kita minta daripada Presiden UMNO untuk pertimbangkan untuk meletakkan barisan pemuda. Bila letakkan mereka dalam agensi, ada dalam MARA, ada di dalam RISDA, Felkra, Nafas dan sebagainya. Ini akan memberikan satu ruang dan portfolio penting kepada pemuda untuk mereka enhance diri mereka sebagai pemimpin. Diletakkan dalam agensi. Dan kepercayaan orang muda apabila diletakkan mereka sebagai board member, mereka, oh, pemimpin ini ada diberikan mandat duduk dalam board. Jadi ini sebenarnya sedikit demi sedikit kita enhance kepercayaan orang muda kepada pimpinan pemuda di peringkat bahagian. Yang keenam bagi saya, kita kena wujudkan kembali Akademi Kapten Hussein. Kerana Akademi Kapten Hussein ini merupakan satu platform untuk golongan tak berparti untuk menanya soalan, untuk mengkritik cadangan dan sebagainya, dan kita perlu menjawab. Wujudnya Akademi Kapten Hussein ni untuk memastikan NGO, kumpulan-kumpulan orang muda yang tak berparti ni boleh bersama kita untuk bertanya soalan, satu platform untuk kita ada question and answer. Apabila wujudnya Akademi Kapten Hussein ni, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, saya akan menggerakkan roadshow ke seluruh negara untuk sesi town hall bersama anak muda di ibu-ibu negara di seluruh negara. Sebab apa? Sebab kita nak dengar nadi, aspirasi dan juga denyutan orang muda di peringkat negeri-negeri untuk kita fahami, untuk kita bantu mereka. Bayangkan kalau tahun ketiga kita turun, mereka bagi 10 perkara untuk pemuda UMNO selesaikan. Tahun keempat kita selesaikan. Bila mereka datang kali tahun keempat untuk minta perkara baru, kita cakap, give us the mandate pada PRU akan datang, kita pasti tunaikan 10 perkara yang anda minta. Ini orang cakap bargaining power. Bargaining power antara kita dan pengundi muda ni amat penting. Yang ke-8 bagi saya adalah pemantapan ikon-ikon muda. Sebab hari ini pemuda UMNO saya lihat tak nampak ikon muda. Jadi pentingnya hari ini untuk parti dan pemuda UMNO mewujudkan sebanyak ikon-ikon muda yang boleh di dalam negara kita. Bayangkan kalau kita boleh wujudkan 11 ikon muda di semua negara, di semua negeri. Kalau kita boleh wujudkan ikon-ikon ini akan menjadi traction kepada pengundi muda di dalam negeri tersebut. Kalau ada satu ikon yang boleh berhujah, boleh bercakap, bijak, pandai dan sebagainya, petah bersuara dan sebagainya di peringkat negeri, akhirnya kalau beliau menjadi calon di dalam negeri tersebut, beliau boleh membantu calon-calon muda lain. Kerana ketika itu, beliau merupakan ikon di negeri tersebut. Dan ini salah satu traction yang boleh kita guna pakai untuk membantu pemuda, terutama calon-calon yang akan kita tampilkan pada PRU 16. Ini strategi kita. Dan selain pada itu, yang saya lihat,
apabila kita nak menang ni, bagi saya, suka tak suka, kita perlu pastikan kepimpinan yakin dengan pergerakan pemuda UMNO. Bagaimana nak yakinnya? Kalau kata kita tunjuk daripada nombor 1 sampai ke nombor 9, apa yang kita akan laksanakan. Dan kalau kita boleh menjayakan 1 hingga 9 tersebut, maka datanglah perkara ke-10, iaitu benda utama dalam dasar dan hala tuju saya jikalau saya diberikan mandat, iaitu mencipta roadshow ataupun road trip ataupun mencipta gerakan ke arah PRU yang ke-16. Ini yang saya cadangkan, ini adalah hala tuju yang akan saya bawa. Sebab sebuah parti politik siasah, sebuah parti politik, tanggungjawab utamanya adalah menang pilihan raya, untuk menang mendapat kuasa. Bila kita dapat kuasa, baru kita boleh menyelesaikan masalah kebajikan, baru kita boleh menyelesaikan masalah pendidikan, baru kita boleh menyelesaikan masalah logistik dan sebagainya. Sebab itu pentingnya apabila diberikan mandat, perkara utama yang perlu kita lakukan adalah pemikiran roadshow ataupun road to PRU 16. Kita tak boleh lengah lagi, sebab ini bukan masanya untuk kita lengah. Sebab UMNO adalah pemain utama dalam politik negara. Kita bukan pemain simpanan, kita bukan pemain orang cakap defender, tetapi UMNO ni ibarat striker, sebagai seorang midfielder yang menjaringkan gol. Dan untuk menjaringkan gol ini, kita perlu mewujudkan dan kita bina kembali untuk pastikan pemuda hebat kembali dalam persada politik tanah air. Itu hala tuju saya jika diberikan mandat sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Saya tak ada papancai. Bagi saya sebagai seorang pemimpin, kita kena bagikan peluang kepada akar umbi untuk memilih. Bayangkan ada baru-baru ni belum apa-apa dah menyatakan ada tim, ada pasukan, ada ini. Tak ada masalah. Tetapi bagaimana peluang dan ruang untuk diberikan kepada pimpinan baru? Kerana kita tahu hari ini majoriti 70 ke 80% Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian tamat tempoh usianya, di mana ada lebih ramai Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang menawarkan diri bertanding sebagai Ketua Pemuda Bahagian dan juga Naib Ketua Pemuda Bahagian. Jadi sebagai pimpinan, saya perlu melihat latar belakang, saya perlu melihat karakter-karakter calon-calon Ketua Pemuda ni, dan di mana di kalangan mereka yang menawarkan diri mereka sebagai Exco Pergerakan Pemuda Malaysia. Dan bagi saya ada lebih daripada 25 nama yang telah serah kepada saya secara peribadi. Mereka hubungi saya, mereka dah serahkan, dan saya dah go through dan saya bagi tahu mereka perlu memenangi jawatan utama di peringkat bahagian, kerana Exco Pemuda UMNO Malaysia ni adalah badan pemikir Pemuda UMNO Malaysia. Sebab itu pentingnya mereka perlu mempunyai jawatan di peringkat cawangan dan bahagian sebelum menawarkan diri. Patutnya demokrasi pemuda kita perlu membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan juga orang cakap akar umbi UMNO untuk memilih barisan yang akan mengempalai kapal ini ke arah PRU ke-16. Jadi bagi saya, pihak lembaga tata tertib bukan menidakkan, perlu melonggarkan beberapa syarat untuk membenarkan peluang kepada pimpinan pemuda ni menawarkan diri mereka. Sebab ramai di luar sana anak-anak muda saya bertemu, mereka ingin memberikan mereka punya hard work, mereka punya semangat untuk pemuda UMNO untuk kembali menjadi parti dominan. Tetapi apabila ada kengkangan daripada segi teknikal dan sebagainya, akhirnya boleh mematahkan semangat mereka. Bagi saya, we cherish the democracy. Kita patut raikan demokrasi, dan saya dengan rendah diri mohon kepada lembaga disiplin, lembaga tata tertib untuk memikirkan orang cakap benda yang boleh menyelesaikan perkara yang mudah ni. Sebab jangan terlampau strict sangat. Sebab bila kita membuat pemilihan parti ni, kita harus mengenalkan diri kita, mengenalkan calon, perlu berhujah, perlu bercakap, perlu menceritakan aspirasi kita, hala tuju kita kepada penyokong-penyokong. Kalau kata tak dibenarkan, macam mana kita nak cerita aspirasi kita? Kalau kita tak dibenarkan, akhirnya dia wujudlah papan cai ni. Papan cai ni bagi saya satu perkara yang tak sihat. Sebab kita nak biarkan demokrasi parti ini ditentukan oleh para perwakilan. Let them choose. Dan saya rasa perwakilan pemuda UMNO dan UMNO ni hari ini lebih bijak, lebih matang dalam memikirkan kepimpinan politik terutama di peringkat nasional, kerana mereka mahukan UMNO kembali sebagai salah sebuah parti dominan untuk jadi selepas PRU yang ke-16 tidak lama lagi.
Pertama, kalau kita nak lihat mendapat sokongan orang muda, orang cakap Datuk Arman umur 47, kenapa menawarkan diri? Usia ini is just a number. Tetapi pemikiran kita, penerimaan kita, harapan kita, hala tuju kita jauh lebih penting. Kalau berusia muda bawah 40 ataupun bawah 45, tak memikirkan hala tuju, just the courtesy nak menang Ketua Pemuda, akhirnya tak dapat sokongan orang muda, bagaimana? Sebab itu pentingnya hari ini, bila kita menawarkan diri, kita perlu ada menunjukkan satu hala tuju yang jelas. Dan usia ni, it's just a number. Contoh, sama ada suka tak suka, Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak, seorang ikon dalam politik tanah air. Beliau berusia, kita tahu, dah lebih 60 lebih tahun. Tetapi penerimaan golongan muda terhadap Datuk Seri Najib, walaupun pelbagai isu terhadap Datuk Seri Najib, sehingga beliau berjuang, sehingga beliau dipenjarakan disebab perjuangan beliau, tetapi ramai orang muda masih menghormati Datuk Seri Najib sebagai, orang cakap, Panglima UMNO. Dan ramai orang muda masih menganggap beliau sebagai ikon. Kenapa? It's not about the age, tetapi it's all about the pemikiran. Berapa ramai di antara calon pemuda yang pernah kayuh bersikal daripada Kuala Lumpur sampai ke Langkawi? Berapa ramai di calon pemuda pernah kayuh bersikal daripada Kuala Lumpur sampai ke Johor? Berapa ramai di kalangan Ketua Pemuda pernah kayuh bersikal sampai ke Gunung Raya? Ini kita nak bagi tahu, walaupun saya berusia 47 tahun, tetapi stamina saya, tubuh badan saya ibarat lelaki berusia 21 tahun. Jadi itu yang lebih penting. Bukan kopi misai. Bukan kopi misai. Tak perlu kopi misai. Ini dah memang power. Saya nak bagi tahu, ini semua yang dimainkan oleh persepsi-persepsi. Cuba cek dalam company-company tersebut, ada ke nama saya? Ini yang saya bagi tahu. Orang boleh bercakap, tetapi you must come up with facts and figures. Ada ke nama saya? Kalau tak ada, bagaimana mungkin kata saya dapat projek banyak? Ini yang dimainkan oleh golongan-golongan yang melihat, cuba menjatuhkan kredibiliti saya sebagai pemimpin politik, menjatuhkan imej saya. Tapi bagi saya, ini sebahagian daripada asam garam politik. Contoh, kita lihat pimpinan-pimpinan utama kita, daripada Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zaid, semua pemimpin utama pasti diserang. Apabila diserang, kenapa? Kerana mereka takutkan kehadiran pemimpin tersebut. Kalau tak nak kena serang, jangan buat kerja. Kalau tak nak kena serang, jangan tawarkan diri. Jadi, baju akan bersih dan tak diserang. Tetapi sebagai fighter, sebagai pemimpin, kita apabila menawarkan diri dan serangan-serangan ini, kita harus lalui kerana ini sebahagian daripada resam politik. Dan ini yang perlu kita galas dan lalui. Tak ada masalah, sebab bagi saya, untuk membina UMNO ni, ia memerlukan satu pemikiran yang kritis, pemikiran yang matang, bijak merancang strategi politik, mengubah persepsi, mencipta naratif. Kalau kita boleh mencipta naratif yang baik, persepsi yang baik, hubungan yang baik, kita kena pastikan tidak ada keretakan antara pimpinan sayap dan juga kepimpinan utama. Kita tunjukkan UMNO ni bergerak sebagai sebuah keluarga. Jangan ada pertikaian selepas pemilihan parti. Masalah hari ini, sebelum pemilihan parti pun dah pertikai, dah menang pun pertikai. So, bagi saya menyeru kepada ahli-ahli UMNO seluruh negara. Ini adalah masa kita untuk kembali membina bahtera perjuangan kita. Dan siapa saja, Wak Imah siapa saja yang dipilih sebagai pemenang, Wak Imah kalau kata bukan saya sebagai Ketua Pemuda, orang lain, kita perlu menerima itulah suara yang telah disuarakan oleh akar rumbi UMNO dan kita hormati. Dan the party have to move on. Kan? But the party have to move on. Teruskan perkukuhan parti. Yang penting hari ini bagi saya, kita kurangkan internal firefighting. Sebab internal firefighting inilah yang menyebabkan akhirnya kita hilang keyakinan rakyat pada PRU yang ke-15 lalu. We stop the internal fighting. Macam mana nak buat? Saya ada strategi ni yang tidak boleh saya sebarkan. Strategi ni ada. Bagaimana nak kurangkan masalah dalaman? Saya ada strategi, saya tahu caranya, tapi saya tak boleh sebarkan kerana itu biarlah antara saya dengan kepimpinan utama dan presiden parti untuk menyelesaikan masalah dalaman parti jika diberikan mandat. Lima perkara. Saya ni anak orang kampung. Saya bukan anak bangsawan. Saya ni lahir di Ipoh, Perak, Tambun. Dibesarkan di Tambun, belajar di Kuala Lumpur, anak orang kampung. Bukan daripada keluarga-keluarga yang bapa saya pun bukan ketua cawangan, bukan apa. I rise the rank in the party dengan my own hard work. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ni seorang politician yang dinamik, progresif dan demokratik.
di mana saya boleh menerima apa teguran, boleh menerima teguran, kritik. Yang ketiga bagi saya ialah saya sebenarnya selain daripada orang politik, saya juga terlibat dalam arena orang cakap korporat. Saya mempunyai 2 pegangan dalam 2 college universiti. Saya ada pegangan di Twin Technology University College di Pulau Pinang, di mana fokus kepada untuk bantu pelajar-pelajar B40 dalam TVET, dan saya juga ada pegangan dalam Jesuit University College di Kota Kinabalu, Sabah. Dan ini bagi saya, apabila kita cerita tentang pendidikan, banyak yang cerita pendidikan, tetapi perniagaan mereka tak pendidikan. Bila mereka tukar portfolio, dah tak cerita pendidikan. Tetapi daripada zaman saya Timbalan Pengurusi Giat Mara Malaysia, pendidikan ni amat dekat di hati saya, sebab nak bantu orang Melayu daripada kemiskinan tidak ada cara lain, hanya melalui pendidikan. Pernah terlibat dengan program jelajah pendidikan Bumi Putra di bawah Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak. Program baby Datuk Seri Najib diberikan saya salah seorang yang menggerakkan program. 2015 hingga 2017 saya turun di semua tempat. Jadi ketika program jelajah pendidikan Bumi Putra, gerakan tersebut berjaya memasukkan lebih kurang 158,476 orang-orang muda Bumi Putra ke dalam IPTA, IPTS dan pusat-pusat pendidikan tinggi. Kerana apa? Kerana kita minat untuk bantu pelajar-pelajar Bumi Putra. Disebabkan walaupun saya dah tinggalkan Mara dan sebagainya, tetapi saya nak bantu anak muda ni, akhirnya saya meletakkan keutamaan saya untuk terlibat dalam kolej-kolej swasta ni. Sebab tu saya ada 2 pegangan. Twin Technology University College di Pulau Pinang dan juga Jesuit University College di Sabah dan Sarawak, di Sabah. Sebab hanya melalui pendidikan kita boleh bantu orang-orang Melayu lari dan keluar daripada kepungan kemiskinan. Selain daripada tu, Yang terakhir tadi, perkara kelima yang orang tak tahu pasal. yang kelima, saya ni dulu berat badan saya lebih kurang 125 kilo. Pinggang saya dulu 47. Kenapa saya ubah pendekatan ni? Sebab 2017 saya kena serangan jantung saya yang pertama. Mungkin ramai tak tahu. Serangan minor heart attack saya yang pertama. Apabila saya kena minor heart attack saya pertama 2017, saya mengambil ketetapan untuk mengubah cara hidup saya, iaitu mengubah lifestyle saya, mula bersukan dan sebagainya. Daripada 125 kilo, berat badan paling rendah saya 71 kilo. Maknanya saya kurang 51 kilo through my determination, hard work dan sebagainya. Kerana itu saya nak bagi tahu, kalau saya boleh berubah daripada seorang yang bulat menjadi seorang yang segak dan bergaya ni, saya rasa yang lain pun boleh.